sangat marah sebab doktor dapat banyak komplain daripada pesakit-pesakit yang datang hari ini, sampai doktor jadi takut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat petang. Hari ini Dr. Ahmad pissed off, sangat marah sebab doktor dapat banyak komplain daripada pesakit-pesakit yang datang hari ini, sampai doktor jadi takut, sebab ni Johor Bahru dah masuk dalam green zone, dalam red zone. Bila dalam red zone, maksudnya kita dalam keadaan berisiko tinggi, untuk mendapat pembawa yang tidak dikenal pasti lagi. So jadi maksudnya mereka ada di mana-mana. So sampai saya yang bertugas ni pun saya takut. So jadi macam inilah saya nak cakap. Tadi saya kecewa sebab pasien saya, dia bawa anak dia 2 hari lepas, pergi ke Speedmart, pergi dekat area Taman Bukit Mutiara. Dia kata dekat situ macam tak ada PKP. Dia cakap macam tak ada orang jaga. Kedai-kedai semua buka suka hati dan tak ada buat social distancing. Maksudnya orang selamba je berkumpul dekat situ, macam tak ada apa-apa. Kecuali kedai-kedai lain lah tak buka. Kedai runcit dah macam biasa. So jadi doktor bengang, tu satu. Dan budak tu datang dengan demam lah tadi. So jadi tu satu. Dan banyak juga kes-kes yang komplain dekat Aeon okey, dekat bandar dekat Econ Safe dekat Taman Daya, dekat JB, dekat pasar dekat Lakin, pasar dekat Lakin tak ada social distancing, tak ada polis jaga, tak ada. Itu yang doktor jadi bengang sangat ni, bengang sebab manusia, masyarakat dekat JB ni memang sengaja nak cari nahas. Maksudnya memang sengaja nak suruh virus tu kejam korang. So jadi doktor bengang sangat sekarang ni sebab masyarakat Malaysia punya mentality, especially yang dekat Johor ni, yang Johor ni, yang red zone ni, yang Johor Bahru ni, degil sangat. So memang sengaja sebab kita tahu virus ni dia boleh ada dekat permukaan beberapa hari. So jadi kalau korang pergi simply lepas tu bersendol sana, bersondol sini, berpegang sana, berpegang sini, dah transmit, dia akan jadi rantaian yang panjang. Dan sampai bila kita nak settle ni? Bila masalah kita nak settle ni? Bila kita punya rantaian akan berpanjang-panjangan, kita tak akan dapat kurangkan risiko penyebaran ni. Faham tak? Doktor tak nak pakai macam ni setiap hari. Faham tak? Doktor tak nak duduk dekat rumah, stay at home, tak boleh balik kampung, tak boleh tengok mak. Dan ramai lagi ibu-ibu yang kerinduan anak-anak dekat universiti. Ada mak-mak yang ayah-ayah yang tak ada sumber makanan, sumber pencarian sekarang ni. Doktor ada patient, bukan patient, ada masa kita buat NGO yang tak makan beberapa hari. Tengok je lah doktor, Ustaz Abid Liu, tengok siapa. Semua banyak sangat orang yang kesusahan sekarang ni, hilang punca pencarian. Kalau kita berterusan macam ni, lama bulan-bulan, macam mana dengan ekonomi kita? Tengok doktor punya klinik pun selalu ramai pun jadi tak ramai. Ingat senang ke kalau kita nak survive, nak bayar tu, nak bayar ni sebagai orang yang bisnes? Ingat senang ke nak survive, nak bayar hutang, nak bayar tu, nak bayar staff, nak bayar ni? Kita tak boleh tau. Kita terpaksa gunakan duit simpanan. Sampai bila pun akan habis. Lama-lama kita akan KO juga macam mana pun. So jadi tolonglah pastikan kita punya rantaian ni akan berhenti. Tolonglah. So berhenti dan kurangkan kes. So bukan setakat tu je, orang kaya yang ada kedai pun nak bayar bulan-bulan. Satu kedai ni je dah 3,000 lebih. Kalau dah 2 kedai dah 7,000 lebih. 7,000 bulan-bulan nak kena bayar banyak tu. Kau ingat Cina-Cina laki asuh tu, toke-toke kedai ni semua nak bagi free ke tiap-tiap bulan? Mana nak korek duit? So jadi sekarang ni bukan itu masalahnya. Ekonomi tu bukan saya seorang je yang rasa. Semua orang boleh rasa. Termasuk kerajaan sekali terpaksa tanggung semua manusia-manusia yang
yang degil juga. Diorang tak kerja, duduk kumpul sana sini, lepas tu tiba minta insentif. Minta insentif tu, minta bantuan tu, minta bantuan ni, tapi kau degil. Bengang lah ni. Kau minta itu bantuan tu, bantuan ni pada kerajaan, tapi bodoh pergi duduk lagi dekat sana sini semua. Ni mulalah doktor nak marah. Geram, tahu tak? Berkumpul, lepas tu dekat Econ Safe dekat Taman Daya tu, satu keluarga 2, 3, 4 orang datang, tak ada orang tengok. Lepas tu yang doktor geram, doktor telefon MKN tadi untuk buat laporan. Dia kata tak, dia kata pergi dekat PDRM. Ni doktor nak cakap ni dengan MKN, dengan PDRM ya. Tak tahu macam mana lagi nak komplain. Okay, so tak tahu macam mana. Kau rasa macam kena buat lockdown aja. Sebab doktor komplain dekat MKN nak bagi tahu pasal Lakin, pasal dekat pasar raya Speedmart, dekat pasar Econ Safe, dekat mana tadi Taman Daya, semua doktor nak bagi tahu pada MKN. Tapi MKN jawab apa tau? Dia kata telefon PDRM. Dia kata telefon ibu pejabat polis daerah masing-masing. Okey, dia kata dia orang lebih berkuasa. Dia kata okey, fine, saya telefon IPD. Saya telefon IPD dekat sini ya. Saya telefon IPD tu cakap, "Oh, kita dah halau dia orang tadi. Kalau dia orang nak buat, kita nak cakap macam mana?" Amboi, kita dah red zone kot. Dia kata kalau kita dah total lockdown baru kita akan kawal. Habis selama ni dia orang tak meronda ke? Dia orang duduk dekat office je. Dia kata kita cover luas puan. Saya dah marah dah tadi. Ya, saya kata polis buat apa? Meronda. Dia kata sebab orang degil. Dia kata orang degil. Kita dah halau, banyak kali dah halau buat macam tu, buat macam ni halau. Tapi manusia masih degil lagi ya, masyarakat masih degil. Maksudnya polis takkan dia nak all the time dekat situ. Tapi saya rasa lepas ni mungkin PDRM kena letak rela ke, kena letak apa ke, sukarelawan yang betul-betul nak buat kerja ni, yang duduk dekat situ, tempat-tempat yang degil ni. Saya nak cadangkan macam tu je. Mana-mana setiap tempat, setiap daerah, setiap kampung mana kena ada satu rela sukarelawan yang boleh halau diorang ni. Bagi diorang jadi spy. Bagi diorang spy, panggil polis datang tu juga. Halau diorang ni. Saya tak tahulah kalau macam ni kan, PDRM jawab macam ni, saya rasa orang akan ambil, oh polis pun tak kisah. Polis pun buat tak tahu. Itu yang saya geram tu dengan PDRM tadi. Saya tak tahu. Memanglah dia kata dia halau. Tapi berapa kali dia orang pergi tengok buat check, spot check. Dah dia orang suka-suka hati je berbelanja macam tu. Dah lah dekat area taman-taman dekat sini ni memang ramai orang yang miskin ya. Dekat area depan ni banyak orang yang tak susah duduk kat flat PPR apa benda semua. Berapa lama lagi kita nak hidup dalam keadaan macam ni? Penat tau. Doktor pun tak nak lah pakai benda-benda ni. Penat nak check patient, nak masukkan macam ni pun dah susah ni masukkan. Susah nak masukkan. Susah. Sampai bila saya nak pakai macam gini? Sampai bila doktor-doktor frontliner semua nak pakai macam ni? Pakai PPE apa benda semua. Panas tau tak? Lepas tu, korang yang dekat luar tu degil. Tahu sakit hati bila doktor tahu dapat call MKN, call PDRM tadi. Seolah-olah macam I tak ada kuasa pun nak buat unless kena lockdown. Okay, fine. Kena sampai lockdown. Lockdown tu hanya berlaku apabila betul-betul kita dah jadi macam Itali. Nak macam itu? Nak jadi macam Itali tu baru nak lockdown. That is stupid, man. Penatlah macam ni. Korang nak ke jadi macam Itali? Nak ke jadi macam Amerika Syarikat? Tolonglah. Korang tengoklah. Mati lambat-lambat. Sampai terpaksa buat satu kubur besar-besar, tanam semua. Korang nak ke macam tu? Sampai dia punya doktor, dia punya nurses pun dah mati-mati dah semua. Doktor tak pernah marah macam ni tau tak? Doktor marah sebab tadi doktor telefon, doktor tulis MKN, tolong PDRM. Doktor rasa helpless. Doktor rasa helpless. Helpless sebab apa? Tak tahu nak buat macam mana. Doktor tak tahu nak buat macam mana lagi dah. Sebab kita ni tak ada kuasa tau. So tolonglah share video doktor ni supaya MKN, PDRM buatlah sesuatu tindakan supaya tempat-tempat ni semua diorang cover. Spy ke, apa ke, tak kisahlah. Sukarelawan. Tangkap diorang ni. Bagi autoriti kepada AKID tu. Buat betul-betul ganas macam dekat, janganlah sampai tembak mati. Maksudnya tangkap betul. Guna siapa-siapa, tak kisahlah. Saya dah memang frust sangat.
frust sangat So ini baru saya pakai macam ni. Yang kat frontliners tu punya berlambak pakai baju yang full coverage tu. Ingat senang ke nak pakai keluar masuk sembahyang pun terpaksa jamak. Geram, tahu tak geram? Kita ni pakai macam ni boleh lagi nak buka-buka. Yang frontliners tu berkorban, tahu tak? Pun masyarakat masih degil lagi. Bukan apa, doktor sayang Malaysia ni. Korang tak sayang ke Malaysia ni? Korang tak sayang ke sama-sama? Kalau pergi ke sana kemari, merayap-rayap ke sana kemari, jiran-jiran ni semua merayap ke sana kemari, kau tahu tak apa jadi? Rakyat tersebar, makin lama makin teruk, makin jadi white tau, daripada nak kematian tu banyak. Nak kematian tu banyak, nak kes banyak, macam tu. Sekarang ni kita kata tak pernah lagi kita punya kes baru di bawah daripada 100. Tak pernah lagi. So jadi mengharap sangat, doktor mengharap sangat benda ni orang-orang dekat luar sana tolonglah, duduklah dekat rumah. Tolonglah, jangan ni dekat JB ada parti lagi, budak-budak muda parti lagi. Ada parti apa entah sampai kena tangkap. Ya Allah, ya Tuhan. Tak tahan lah, doktor pergi pasar raya pun sama. Ya, walaupun pakai PPE pun Helen, kita tak selamat. Doktor ni pakai ni dekat atas meja doktor ni. Ingat busuk bau ni tau. Yang kuman ni busuk ni, Clorox ni busuk ni. Setiap kali nak pakai pening doktor, pening. Sebab apa? Pakai tu setiap kali lepas patient kita terpaksa screen, terpaksa buat nyakuman. Terpaksa buat nyakuman semua. Satu patient, setiap patient kena pakai ni semua, setiap patient. Every patient kena cuci tombol pintu, kena cuci tombol pintu depan. Ni atas meja ni semua terpaksa, lantai-lantai ni, pejet ni, kursi-kursi ni semua doktor terpaksa spray macam ni terpaksa spray macam ni meja-meja ni semua. So jadi fahamlah sikit bukan senang tau. Bukan senang. Kalau tiba-tiba na'udzubillah lah harap-harap tak ada patient yang datang ke klinik doktor yang bawa benda ni. Walaupun dah banyak juga doktor refer ke kerajaan Doktor ada refer ke kerajaan tentang apa ni pusing pula. Ni dah marah sangat lah ni. Handphone doktor tu pusing-pusing. So jadi ada dekat apa tadi, ada dua kes malam doktor refer untuk buat COVID screening. So doktor pun ni memang tawakal Allah je lah ni. Tawakal Allah. Okey. Dah, doktor nak balik dah. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi. Minta maaf